yang kita pilih lah. Tapi sebenarnya kita ada pengisian lain, jangan risau. So pengisian hari ni lebih kepada apa kekurangan ataupun apa bahayanya kalau kita sentiasa membiarkan diri kita ni menternak lemak banyak sangat lah, yang menyebabkan kita terpaksa pakai baju ataupun pakaian semua dengan saiz yang agak besar. Itu dia punya ni lah, dia punya intipati cerita kita hari ni. Okay, so sebab sekarang dah 2 minit, so saya mulakan dulu lah. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua yang dah join. Alhamdulillah, harapnya hari Isnin ni hari yang bahagia. Kita sentiasa dilempahkan dengan kurnia nikmat, sihat. Okay, nikmat mampu bangun pagi untuk menghirup udara segar tanpa ada sakit-sakit, mungkin sesama ke demam. Okay, so Alhamdulillah kerana kita berjaya mengharungi hari pertama dalam minggu kedua kita minggu baru untuk tahun baru ni lah. Okay, so hari ni tajuk dia sangat-sangat simple berkenaan Bikontor. And mengapa kita buat tajuk tu? Sebabnya kita nak kaitkan dengan kenapa kita kena pakai saiz yang besar. Sebabnya bila kita contoh orang tu kena pakai saiz XL, double XL ataupun saiz yang plus daripada tu, sebabnya kita punya saiz badan tu sendiri dah besar. Kenapa saiz badan besar? Mungkin disebabkan kita sendiri yang tak mampu nak kawal benda tu. Okay, so kita kena tahu, kalau contohlah lemak-lemak ni biasanya terbentuk dekat pelbagai sudut di dalam anggota badan kita. Dia tak semestinya semata-mata duduk dekat bahagian perut kita ataupun semata-mata duduk dekat bahagian peha kita ataupun pinggul kita. Dan tak, itu tempat yang biasa lah. Tapi kadang-kadang dia boleh duduk dekat bahagian kita punya pipi, kita punya bahagian leher, bahagian bawah dagu ni, tak pun bahagian bawah kita punya lengan, dan bahagian mana, bahagian kita punya peha lagi, bahagian betis ke. Banyak tempat dalam badan. Sampaikan ada organ-organ yang kecil, macam sebagai contoh, bahagian mata kita pun ada kemungkinan kalau lemak terlalu banyak pun akan ada pengumpulan ataupun bentuk lemak wujud dekat bahagian kita mata. Macam dekat bahagian kita, organ-organ bahagian dalam yang kita tak nampak. Sebagai contoh macam kita punya jantung atau kita punya liver, hati kita. Kalau terlalu banyak lemak yang kita tak boleh digest, dia berkumpul, lama-lama dia akan meliputi kita punya saiz pinggang 44. Boleh ke Angka Romanus? Saiz pinggang 44 kalau plus, kalau ikutkan saiz yang plus tu, dia maksimum 38. Tapi should be selesa lagi kalau dengan saiz pinggang 44 tu. Sebabnya kita punya ni kan still flexible, rasanya tak sesak lagi. Mungkin kalau saiz 50 tu yang kita kena tengok lah. Sebab 36 nak ke 40 ke 44 tu should be tak jauh sangat beza dia Angka Romanus. Tapi kita kena tengok juga, kita kena tanya pandangan sahabat-sahabat kita yang dah biasa pakai Bikontor. Sebabnya kalau kita tengok Bikontor punya textile dengan V-Fit, dia sama. And V-Fit saya pakai pun memang, yang XL yang sekarang ni saya pakai memang sangat-sangat selesa. Boleh tarik besar lagi. Should be orang yang saiz lagi besar dari saya pun memang boleh muat lagi. Kalau contoh saiz diorang sekarang ni double XL ke apa, should be muat lagi, contoh lah. Tapi bergantung pada bentuk badan kita. Yang tu kita kena check balik. Kan Manus? Waalaikumsalam Abang Suhaimi, apa khabar? Sihat di sana? Okay, so berkenaan dengan lemak tu tadi, sebenarnya lemak ni dia, kita tak mampu nak kawal dia nak melekat kat mana. Cuma dia kebiasaannya untuk lelaki, kebiasaannya banyaknya dia akan tersimpan dekat bahagian perut kita. And perempuan biasanya lemak tu akan melekat ataupun hinggap di kita punya pinggul dengan pinggang kebiasaannya. Tapi dia bergantung juga kepada faktor umur, faktor genetik kita sendiri, dan juga kita punya physical activity yang akan membezakanlah kita punya lemak tu akan berkumpul di mana dan cara kita punya makanan. Waalaikumsalam Tuan Said, apa khabar? Okay, so disebabkan lemak ni sendiri kita tak mampu nak kontrol supaya dia simpan dekat store A ke store B, store C, and kita pun nak bakar pun kita tak boleh nak kontrol dia nak bakar dekat bahagian perut semata-mata ataupun kita nak bakar kat bahagian peha semata-mata. So dengan ini kita kena buat sesuatu secara umum ataupun general supaya lemak ni sendiri akan pergi slowly. So kita tak boleh fokus pada satu benda je. Sebab kebiasaannya orang di luar sana dia beranggapan, kalau contohlah
dia nak hilangkan lemak di bahagian perut, kebiasaan dia orang akan buat exercise atau pergerakan yang berkaitan dengan perut. Sebagai contoh, sit up, sit up lah, sit up, crunches ke, biasa fokus kat bahagian perut. Sebenarnya lemak ni, kalau contoh bahagian perut, kita tak bawa pen pula. Contohlah kita punya perut. Ini contohlah badan kita. Okey, yang tapak tangan saya ni kira kita punya perut. Okey, perut kita di luarnya ada otot. Otot yang pertama, dan kalau contoh orang tu buncit, dalam kita tengok dia bentuk macam ni. Yang ni tangan saya yang depan ni adalah contohlah perut kita yang buncit. So tengah-tengah ni adalah lemak. Lubang ni kira kawasan lemak. So kalau contoh kita buat exercise yang berkaitan dengan kita punya otot-otot bahagian perut, so otot kita je yang akan mengeras. So lemak-lemak tu still ada. So sebab tu kita kena buat exercise secara general. Maksudnya kita kena buat HIIT exercise ke, kita kena buat jogging. Lepas tu kita kena angkat benda-benda berat, ataupun kita angkat dumbbell ke, atau tak ada masalah. Tapi kita kena buat secara general, jangan secara fokus. Okey? So baru lemak tu boleh hilang. Okey. So kenapa kita kena tahu pasal lemak ni, kenapa kita tak boleh, kita kena betulkan niat kita, and kita kena tahu sendiri lemak ni kita tak boleh fokus pada satu exercise saja. Sebabnya ramai orang salah anggap lah. And kalau kita tak jaga, and kita tak cegah lemak ni daripada sikit sekarang ni jadi lebih banyak, maksudnya daripada saiz pinggang tu mungkin sekarang 32, sekarang macam 38, lepas tu jadi 40. So maksudnya bila saiz pinggang meningkat, kemungkinan besar kita punya isi padu ataupun lemak-lemak yang meliputi bahagian area pinggang kita ataupun perut kita pun dah makin meningkat. So kalau kita tak atasi, apakah yang akan berlaku pada diri kita adalah seperti berikutlah. Ni contoh-contoh penyakit yang kebiasaannya ada kaitan dengan orang yang mempunyai lemak yang banyak lah. Yang pertamanya biasanya adalah kencing manis lah. Okey, ni kencing manis seperti biasa. Sebab kita tak jaga makan, lepas tu badan kita berlemak. Bila badan kita berlemak, badan kita punya insulin tu makin lama tak sensitif untuk jaga kita punya, kawal kita punya darah dan gula dalam darah badan kita. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kita punya badan terlalu banyak lemak, dia akan menyebabkan kita punya salur darah tu jadi makin tak kuat, sebab dah terlalu sempit, dihimpit dengan lemak-lemak yang banyak. So bila dihimpit dengan lemak-lemak yang banyak, dia akan mengacau atau mengganggu kita punya kadar degupan jantung, ataupun kadar kita punya blood pressure kita tu. So bila blood pressure tu kacau, dia akan sama ada turun ataupun terlalu naik. Kebiasaannya ada masalah darah tinggi lah. Okey. So itu yang kedua. Yang ketiganya, kalau kita tak menjaga, biarkan dia lebih lama tanpa kita buat apa-apa, dia pula akan menyebabkan daripada kencing manis dengan darah tinggi, dia akan efek ataupun melarat kepada masalah jantung. Kalau masalah jantung, kalau contoh kita ada kolesterol pula, dia panggil pula kawan baik dia stroke pula. So dia berkait tiga tadi tu, daripada kencing manis, darah tinggi. Kalau biasanya kalau orang dah banyak lemak dalam bahagian perut ke bahagian anggota badan kita pun, kemungkinan besar pun dia ada kolesterol. So bila tiga serangkaian ni wujud, dia datang pula kita punya sakit jantung. Sakit jantung ada risiko kena stroke. So ini perkara yang simple yang biasa ramai orang tahu. Cuma walaupun tahu-tahu pun, kadang-kadang dia orang pun ambil memandang enteng ataupun buat tak kisah je. Okey, itu yang biasa. And kadang-kadang kalau contoh kita still menternak lemak banyak sangat pun, kemungkinan besar kita boleh ada risiko kena certain jenis kanser. Yang ini bergantung pada orang tu lah. Kerana ada risiko, maksudnya risiko kanser tu makin tinggi untuk kita kena kalau contoh kita menternak lemak banyak sangat. Sebab kalau kita nak tahu lemak kita ni cukup ke tak cukup untuk badan kita, untuk lelaki, average lemak dalam badan yang untuk orang sihat dalam jangan lebih daripada 25% lemak total kita punya body fat dalam badan. Sebab kalau lebih tu maksud dia kurang sihat lah. Kalau perempuan, kalau tak salah, body fat dia 28 ke 30 tu, saya lupa dia punya total amount yang betul, tapi lebih kurang macam tu. Sebab perempuan dia ada lebih sikit, sebab dia ada bahagian-bahagian anggota badan yang memang memerlukan lemak, fokus lemak kat situ. So that's why dia punya percentage lemak tu lebih tinggi berbanding dengan lelaki.
Okay, so itu kalau contoh range apa tu total body fat yang sihat untuk badan kita. So kalau lebih, maksudnya kita kena lakukan sesuatu lah. Kalau tak, tadi macam risiko yang saya cakap tadi pun akan ada risiko tinggi untuk diri kita kena. Selain daripada tadi certain jenis kanser, kita juga boleh selalu kena dengan sleep apnea. Yang ni orang selalu ramailah orang kena. Ada artis-artis juga yang dah kena kan. Maksudnya masa tidur takut ada blokej kat dia punya pernafasan, jadi masalah. Yang ini sangat-sangat biasa sebab masa saya kerja dekat company yang apa nama tu untuk kuruskan berat badan tu, memang ada beberapa klien yang datang merujuk dengan saya ada masalah sleep apnea, tapi dia punya berat badan tu tak adalah terlalu macam banyak sangat dia punya figure. Maksud figure dia tak banyak tu tak adalah sampai 100 kilo ke atas. Dalam 90, 80 pun kadang-kadang dah ada problem macam ni. So kita kena sentiasa cross check kita punya tahap kesihatan. Every year sekurang-kurangnya paling minimum sekali ataupun 2 kali lah kita kena buat medical check up lah. Okay, untuk kita tahu tahun ni macam mana progress tahap kesihatan diriku, supaya kita lebih mengenali diri kita and kita boleh buat sesuatu. Jangan sampai dah kena, dah ada, datang penyakit baru kita nak buat sesuatu. Masih boleh tetapi agak terlambat lah. Dan agak payah sikit. Dan satu lagi, bila kita terlalu berat ataupun banyak sangat lemak, biasa jadi berat badan meningkat. So berat terlalu banyak membebankan kita punya bahagian lutut dan menyebabkan osteoarthritis lah. So osteoarthritis ni biasa orang yang berusia lah kebiasaan dia kena. Dalam 50 ataupun 60 tahun ke atas, biasanya ramai orang ada risiko kena. Tapi kalau kita jaga badan kita dengan sihat dan jaga makanan yang elok, sentiasa bersukan atau bersenam, insyaAllah kurang risiko nak kena sakit-sakit lutut ni. Okay, yang seterusnya adalah penyakit hati berlemak. Kalau bahasa Inggerisnya fatty liver lah. Yang ini memang sangat-sangat ramai orang dah kena sekarang. Dia tak kira umur. And paling muda pesakit yang pernah saya jumpa dalam umur awal 20 tahun. Maksudnya dalam 21, 22, dia seorang budak lelaki lah. Dia dah kena dah ada fatty liver ni. Fatty liver ni maksudnya kita punya hati ataupun liver tu, hati tu dah banyak lemak bertumpuk dekat bahagian hati tu sendiri. And kalau dibiarkan terlalu lama, lemak tu lama-lama dia akan mengeras dekat kita punya lapisan hati tu. Bila dia mengeras, nanti kan kita punya hati tu sel hati tu dia akan merosak. Sebab dia dah mengeras, lama-lama dia menyebabkan sel-sel dia akan mati. So bila sel mati, dia rosak. Bila rosak, fungsi hati kita tu akan kacau. Sebab dalam badan kita, organ liver kita, organ hati kita ni banyak sangat fungsi dia. Daripada segi hormon lah, dari segi production of energy, daripada segi untuk store kita punya glycogen atau store kita punya karbohidrat dengan protein. Lepas tu nak digest lagi, untuk immune system, untuk detox, banyaklah fungsi yang ada kaitan dengan kita punya liver ataupun hati ni. So liver ni sangat-sangat penting yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Kalau saya selalu umpamakan kita punya liver ni macam enjin kereta lah. Kalau jantung tu lebih kepada dia punya injap ke apa, tapi yang enjin yang nak buat produce tu dalam badan kita ni lebih kepada kita punya liver, sebab dia banyak sangat fungsi. Kalau itu saya selalu bagi contoh macam itulah. Kalau kita terlalu push sangat kita punya enjin ataupun liver kita buat kerja yang lebih, nanti lama-lama kita punya liver pun tak boleh guna dalam jangka masa yang lama. So kita kena sentiasa maintain ataupun kita kena sentiasa jaga belai kita punya liver ni supaya dalam keadaan yang sentiasa sihat walafiat. Kalau tak, nanti banyak masalah datang kat diri kita. Sebagai contoh, kadang-kadang benda paling simple, kita dulu susah nak jatuh sakit, tapi mungkin ada certain waktu, mungkinlah daripada usia muda sekarang dah mungkin dah jadi 40 ke 50, tiba-tiba senang jatuh sakit, kemungkinan besar juga kita punya liver tu dah kurang berfungsi dengan baik. Ataupun mungkin kita makan makanan, sebagai contohnya makanan susu lah, contoh susu. Okey, dulu muda-muda memang hantu susu.
Wah, minum air susu bergeleng-geleng, kadang 2-3 liter lepas je. Tapi bila dah meningkat usia, nak makan makanan yang base susu dah tak boleh. Minum nak makan aiskrim yang ada base susu pun tak lepas. Sebabnya liver kita tu dah kurang berfungsi, dia tak boleh nak hasilkan certain hormon untuk enzim untuk kita digest benda-benda macam tu. Kadang jadi kacau. Tu contohlah. Itu yang menunjukkan kita punya liver organ kita tu dah makin kurang berfungsi dengan baik. So dia dah aging awal sikit. Sebab kita dah terlalu banyak sangat push masa kita muda. And kalau contoh ada orang tu dia selalu minum arak, bagi yang bukan Islam lah. Okay, dia selalu minum arak, so dia ada risiko nak kena alcoholic fatty liver. Dia ada risiko besar. And kalau kita tak bendung fatty liver ni, kita tak bendung daripada awal, dia akan ada risiko nak kena cancer liver. Yang tu lagi bahaya. Dan satu lagi, fatty liver ni dia silent tau. Maksud silent dia doktor dia tak boleh diagnose daripada awal. Kalau contoh doktor dah beritahu anda ada fatty liver, bermaksud fatty liver ni dah wujud dalam diri kita mungkin dalam 3 ataupun 4 tahun sebelum ni. Sebab dia slowly develop, dia slowly berkumpul dekat kita punya liver tu sendiri. So that's why kita kena cegah daripada awal. Kalau rasa perut kita dah buncit sikit, banyak lemak ke, better lah kita lakukan sesuatu. Jangan kita belai pula kita punya lemak tu. Okay. And last sekali, orang yang ada masalah lemak banyak ni ada risiko jugalah dekat dia punya kidney tu ada problem. Ini last sekali lah, sebab mungkin banyak sangat benda-benda toksik yang wujud dalam badan yang tak boleh dikeluarkan, yang membebankan kita punya kidney. Itu yang menyebabkan kita punya kidney atau ginjal tu rosak. Okay. So ini yang kita kena share ataupun yang kita kena educate kawan-kawan kita kat luar sana. Jangan diorang fikir gemuk itu awesome. Okay, dulu ada tagline yang tulis gemuk itu awesome. Memang gemuk itu awesome, tapi kalau benda tu lead to mengumpul banyak masalah pada kita punya badan, tak guna. Okay, that's why kita kalau boleh fit itu awesome. Tak kisahlah besar mana badan kita, yang penting kita fit. Fit tu banyak maksudnya tak semestinya kita kena dalam keadaan ideal body weight, tak ada lemak semata, tak ada. Dia fit ni maksudnya kita boleh bergerak dengan baik, selesa nak bergerak ke mana, badan pun kita rasa kita keluar pun dengan keadaan yang yakin dengan diri kita. Maksudnya ialah kalau contoh kita berisi sikit, mungkin orang sekarang kan suka body shaming kan, body shaming. So bila kita fit, insyaAllah badan kita, struktur badan kita pun orang pun sedap mata memandang lah. Tak ada orang yang nak kita tak adalah mengundang orang untuk buat body shaming pada diri kita. Itu bagus sih, kita kena tekankan kita nak fit ataupun jadi lebih cergas lah berbanding kita fokus nak untuk turun berat badan. Okay, so berbalik pada tajuk yang kita bawa ni lah, apa kaitan dia sebenarnya saiz diet control tu dengan lemak-lemak ni. Sebabnya dia ada kaitan. Sebab kalau seperti yang kita tahu, gemuk tu asam. Kalau orang cakap gemuk tu bukan asam. Jadi lain pula. Okay, so apa kaitan dengan tajuk kita dengan Biconto ni sebenarnya? Dia macam ini. Sebab Biconto tu sendiri mampu untuk membentuk badan kita daripada bentuk badan yang menggempal-gempal, yang cabi-cabi, jadi pada bentuk yang lebih menarik. So sebab tu kita boleh share, bila kita tengok kawan-kawan kita ni ada sikit berisi, kita boleh share lah berkenaan dengan Biconto tu sendiri. And kalau boleh lah, janganlah kita share berkenaan dengan Biconto tu bila dia dah nak beli, janganlah kita share pakai yang betul-betul fit, yang sampai kadang-kadang dia nak bernafas pun tak selesa, nak bergerak pun kan tak selesa, sebab disuruhnya orang tu, kawan tu contohlah pakai baju saiz double XL, tapi disuruhnya pakai saiz M contoh. Memang mungkin muat, tak ada masalah, cumanya kita bergantung pada keselesaan tu juga. So that's why kita kalau nak jual Biconto, kita ikut dia punya keselesaan. Kalau boleh ikut dia punya saiz baju biasalah. Kalau macam longgar sangat bila dia ni, kita boleh suruh dia ambil saiz yang kecil sikit lah, daripada bawah satu saiz kalau terlalu besar bagi dia lah. Sebabnya macam biasalah Biconto ataupun produk Viken ni, insyaAllah dia lebih fleksibel. So should be, walaupun saiz dia kalau kita tengok dekat website pun agak kecil, tapi memang still boleh cater dengan orang yang body size yang besar sikit. Okay, so
Sebab kalau kita tak nak samakan kita punya big contour atau produk kita ni sama dengan produk-produk bengkung yang lain kat luar. Kalau produk bengkung memang konsep asas dia memang dia jenis nak menjerut atau membungkus badan orang tu sebaik mungkin, macam kita bungkus kita punya nangka ataupun kita bungkus kita punya buah-buah nangka ke buah mangga yang kita kena jaga elok-elok supaya benda tu serangga tak masuk, contohnya lah. Okey, kalau kita nak pakai bengkung je mungkin nak kena macam itu. Tapi kita punya konsep bukan macam itu. Kita just tapi boroi Tuan Arif. Jangan risau. Lelaki boroi tu biasa. Cuma kenapa kita boroi? Kebiasaan ini disebabkan kita punya satu pola pemakanan kita dah berbeza dengan compare kita waktu muda. Ataupun walaupun kita maintain cara kita makan daripada zaman kita 18, 20, 50, still sama. Kenapa dia tiba makin boroi? Sebab satu lagi disebabkan kita punya kadar metabolisme badan lah. So macam mana nak atasi boroi tu? Sama ada kita kena tukar sikit pola pemakanan ataupun tingkatkan kita punya physical activity supaya kadar metabolisme badan ataupun keperluan tenaga dalam badan tu meningkat. InsyaAllah kurang masalah boroi tak. And campur sekali, pakai sekali dengan kita punya B-Contour dengan B-Fit tu. InsyaAllah senang sikit nak dapat result dia. So, kalau nak elakkan ataupun nak kurangkan boroi ni, dia makan masa juga. Dia kena makan masa dengan banyak disiplin yang kita nak kena lakukan lah untuk betul-betul nampak atau rasai dia punya efek dia tu, hilang boroi tu. Dia memang makan masa sikit. Kalau tak disiplin, dia memang senang balik dapat dia punya boroi. Okey. So kat mana saya pergi tadi? Berkenaan dengan tadilah. So that's why kita punya tajuk tu dia rupa-rupanya ada size yang besar untuk B-Contour ni. Sebab kebanyakan ni yang kita tengok bila order B-Contour ni biasa dia nak ambil yang fit-fit. Kita tak nak disamakan dengan konsep bengkung lah. Sebab konsep bengkung memang macam saya cakap tadi, dia nak jerut ataupun nak bungkus kita punya bahagian perut supaya betul-betul kecil. And kalau tengok kita ikutkan sejarah bengkung tu wujud dekat luar negara, dia memang ikat betul-betul. Dia tarik sampai kadang-kadang kalau ada video dulu-dulu punya yang hitam putih punya video, dia tarik sampai ada seorang tu tarik belah sini, ada seorang tu tarik belah sana yang betul-betul nak ketat. Itu memang sangat-sangat menyiksa dirilah. Okey. Tapi yang itu sebab dia just nak ikut, nak kasih bentukkan dia punya badan tu supaya jadi macam itu. And kalau kita nak berbalik pada kita punya B-Contour ni, B-Contour kita ni di fungsi ni berbeza. Sebabnya kenapa? Kita punya tekstil tu sendiri dah memberi impact. So just pakai baju tu yang cukup mengenai kita punya surface skin ataupun kulit kita ni, insya-Allah akan ada rasa perbezaannya. So tak perlu nak pakai terlalu ketat sangat, tapi jangan terlalu kembang sangatlah yang menyebabkan dia tak boleh cover kita punya, tak melekat kat kita punya badan. Yang penting dia sedang-sedang elok. Yang itu kita kena ikut diri kita sendiri. Kita punya ni lah. Waalaikumsalam Puan Hayati, apa khabar? Cikgu T, macam mana di sana? Okey ke? Okey. So itu sebab mengapa kita cerita pasal benda lah ini. Kita tak nak samakan kita punya produk dengan konsep bengkung yang ada lah. Okay. And satu lagi, dengan adanya B-Contour ni, dia akan membantu untuk strengthenkan bahagian kita punya upper part dengan maksudnya bahagian perut kita dengan bahagian pinggul kita supaya terbentuk lebih baik lah. Especially bahagian perut kita, kalau kita ternak lemak terlalu banyak sangat, risiko penyakit terlalu banyak. And takkanlah kita nak menyumbang jadi salah seorang yang terdapat dalam statistik yang wujud setiap tahun. Kementerian Kesihatan dengan National Survey punya jabatan buat survey berkenaan dengan obesity ataupun buat survey berkenaan dengan darah tinggi, kolesterol. Takkan kita nak jadi salah satu orang yang menyumbang kepada figure tersebut. Kalau boleh, kita nak atasi. Selain daripada kita dah jaga makan, buat exercise, kita cubalah ikhtiar salah satu lagi dengan pakai produk-produk VK ni yang akan membantulah untuk menampakkan dia punya result supaya jadi lebih cantik. Satu, kita boleh gunakan B-Contour ni sebab dia selesa. Dia lebih kurang macam V-Fit. Sebab saya pun dah amalkan V-Fit dekat 3-4 hari jugalah. Saya dah betul-betul guna. Saya guna waktu exercise dengan waktu
waktu tidur. Sebabnya waktu exercise tu untuk support saya punya exercise punya program lah. And waktu tidur tu saya gunakan sebab untuk recovery cepat. Yang ini memang saya sengaja buat eksperimen. Okay. Memang ada 2 hari pertama yang saya buat exercise, tapi saya tak gunakan Vfit tu untuk sekali dengan tidur. Dia punya sengal-sengal otot tu ada. Tapi macam semalam saya buat exercise, lepas tu saya terus sarung juga. Masa exercise saya pakai, and masa tidur pun saya pakai. And pagi tadi saya rasa kaki saya dia punya sengal-sengal kat bahagian peha, bahagian betis, and bahagian pinggul dah kurang dah. Ataupun tak rasa sangat lah. Bila picit pun bahagian peha pun dia tak rasa sakit sangat. Kalau tak 2-3 hari sebelum ni, minggu lepas, memang saya rasa. And saya masa pergi kerja pun saya ada betul engineer sakit kaki lah. Jalan pun tak selesa. Dia akan jadi macam mengadu lah. Sebab dia akan rasa kan dia punya feel masa soreness tu. Itu perbezaan yang saya nampak lah. And memang ada kajian ataupun kajian yang dibuat yang berkenaan dengan nak kurangkan sakit recovery masa muscle otot ni, masa soreness ni memang bagusnya kita guna lepas after exercise, maksudnya lepas tidur tu lah. Memang dia akan membantu. Tak kisahlah kalau anda rasa sengal-sengal otot tu disebabkan anda buat kerja rumah, angkat sekarang ni musim bah atau musim banjir, terpaksa mengemas, kena membungkuk, angkat benda berat, kan sakit. Tidur pakailah apa-apa produk weekend yang boleh cover kita punya badan. InsyaAllah esok pagi anda akan rasa lebih selesa. Waalaikumsalam Wayati. Betul Pak Kak Mat, selesa pakai. InsyaAllah. Cuma nak mula pakai tu je, bercinta sikit dengan seorang. Itu betul lah. Kepada sesiapa yang dah dah mula menyarung Vfit ni, dia memang awal tu yang first time pakai ya payah. Macam saya pun nak pakai, first time susah nak pakai. Saya sampaikan tak apalah, saya tak boleh pakai, saya baru sarung sampai peha. Saya cakap tak boleh pakai, saya suruh isteri saya pakai dulu dalam setengah hari. Esok pagi tu saya pakai, alhamdulillah okey. Dia memang ketat sikit. So jangan risau kalau tengok bila Vfit tu sampai dekat anda buka je daripada kotak, ada keluar dari plastik nampak kecil, itu biasa. Dia punya measurement pun dia agak berbeza daripada yang kita tulis dekat website tu, sebabnya dia memang first time dia kecil sikit. Lepas tu dia akan ikut saiz yang ada, insyaAllah ikut saiz yang tertera dekat kita punya website tu lah. Okay. So berbalik pada base contour tu sendiri. Okay, kenapa pentingnya kita nak kena nak kena promote penggunaan base contour ni? Sebabnya base contour ni memang sangat-sangat menjaga especially bahagian perut lah. Daya pun cakap benda tu kan. Memang ada berlaku macam tu. Sebab saya mula pakai, saya beritahu dengan Fern and the team yang lain lah, kenapa rasa kecil semacam tapi bila dah buat hari kedua jadi okey lah. Selamat petang Puan Zatul. Okay. Kenapa kita nak promote juga kegunaan Bicontour ni juga selain sekarang, walaupun kita dah ada Vfit, tapi still Bicontour tu dia ada perbezaan dia, especially bahagian perut dengan bahagian perut kita lah. Sebab perut ni memang memainkan peranan yang penting. Sebab kalau contoh perut kita tak apa nak bagus, digestion kita tak bagus, nanti satu badan kita akan kacau. Contoh berkenaan dengan Mak tak datang HQ ke Mak? Okey. Sebagai contoh, kita punya bahagian perut, kalau kita ada masalah angin ataupun kita ada masalah indigestion, nanti satu hari kita akan rasa tidak selesa. Okey. Bila tak selesa tu, mulalah nak suruh orang urut lah, ataupun duduk ke kanan tak sedap, duduk kiri tak sedap, bangun tak sedap, dia tak selesa je kan. Waalaikumsalam Kak KB, apa khabar? Okey. So itu contoh kalau berkenaan dengan bila kita ada masalah indigestion ataupun perut berangin. Dan satu lagi, sebab bila perut ni kita tak jaga betul-betul, selain daripada kita ada organ-organ lain, macam kita punya liver, kita ada bile ataupun kita punya empedu. So banyak benda-benda yang berkaitan dengan enzim
ataupun macam bahagian intestine kita pun ada kat situ. Kalau contoh kita pakai terlalu ketat, ada kemungkinan kita punya organ-organ yang macam contoh kita punya usus ni terhimpit ke. Bila terhimpit, adakah tak menyebabkan mungkin dia sama macam saudara kita, bila terhimpit dia jadi payah nak pass through kita punya bahan-bahan mentah, bahan-bahan kumuh ataupun kita punya makanan tu sendiri nak melalui badan kita. Sebab tu bila ada orang yang pakai bengkung, dia kadang-kadang ada masalah nak membuang. Okey. Sebab dia dijerut dia punya perut tu macam nak bungkus macam nak bungkus tiang pokok kadang dia ketat-ketat, dia tarik kiri kanan atas bawah. Kita tak nak macam tu. Walaupun memang tak ada kajian yang spesifik yang menyatakan kalau kita pakai bengkung yang ketat-ketat ataupun yang jenis yang kita ikat jadi macam bentuk bentuk ramping. Kalau macam dekat Europe ataupun bahagian luar negara semua dia bentuk curve tu kan, jadi macam pinggang kerengga tu. Walaupun tak ada betul kajian yang menunjukkan, tapi memang ada risiko tinggi. Ini ikut daripada ada doktor-doktor yang buat ni lah, buat komen ataupun buat kajian sedikit, cuma dia tak ada betul-betul full review ataupun full result berkenaan dengan benda ni. So that's why kita tak ada bukti saintifik yang kita boleh tunjukkan lah. Kalau orang pakai bengkung ni ada risiko, akan mendatangkan risiko yang tak baik pada badan kita. Cuma kita dah tahu ada kemungkinan benda tu boleh terjadi. So kita, apa salahnya kita berubah ataupun mengubah dengan memakai produk-produk vegan seperti Biconto ni yang akan memberi impact yang lebih positif. Sebab tu anda boleh share pada kawan-kawan anda yang di luar sana yang ada pakai bengkung, tanya dia selesa ke tak selesa, kau tak terseksa ke pakai benda ni. Memanglah benda ni nak kasih kau tak makan banyak tapi tak rasa ke, nak bergerak pun tak sedap, duduk pun tak sedap sangat. Itu mungkin yang anda boleh share pada kawan-kawan di luar sana berkenaan perbezaannya kita punya produk ni dengan produk yang lain. Ya betul, dia memang sangat-sangat best pakai produk vegan ni. Okay. Selain daripada tu, bila kita pakai produk Biconto ni sendiri, kita boleh juga disebabkan ingredient ni yang maksudnya disebabkan fungsi infrared, yang negatif tu sendiri, dia akan bantu untuk memastikan kita punya organ dalam badan tu berfungsi dengan baik. Berbanding kalau kita pakai bengkung biasa, hanya untuk kecilkan badan dan kacau lagi dia punya perjalanan organ-organ dalam badan. Yang ini tak ada. Dia akan memastikan organ dalam badan tu berfungsi dengan baik, salur darah akan berfungsi dengan baik, and kita punya sistem perkumuhan pun akan jadi lebih baik. So tak rugi, and janganlah kita pakai ketat sangat, dah jadi sama fungsi macam kita pakai bengkung. Itu je kita nak kena perbetulkan kita punya mindset ataupun pemikiran ni lah. Kadang-kadang ada orang ingat nak kena pakai produk-produk vegan ni kena yang betul-betul ketat-ketat, yang melekat, sampai kadang-kadang nampak di kita punya bentuk badan. Tak macam itu. Asal dia betul melekat dengan selesa, insya-Allah tu saiz yang sesuai untuk diri kita lah. So that's why kita wujudkan saiz plus tu. Sebab dia wujud bukan disebabkan saja-saja, tapi dia ada sebabnya. Kita nak meraihkan kawan-kawan kita yang berbadan besar sedikit untuk menggunakan saiz plus tu. Tak semestinya nak kena bagi ketat-ketat melekat habis. Dia dah melekat tak selesa pun rugi juga. Nanti kan pakai sekejap dia campak. Okey. Kat sini berapa ramai yang amalkan Biconto sampai sekarang? Ada 19 orang di sini siapa yang still amalkan Biconto. Sebab saya rasa kalau tengok kita punya sahabat-sahabat yang mengamalkan Biconto, anda boleh lihat dia punya postur badan, and also dia punya cutting lah. Memang nampak slim. Kalau saya tengok lah, kalau saya belik-belik balik gambar-gambar gambar-gambar testimoni, before and after dia pakai, kebanyakan yang pakai Biconto ni memang nampak perbezaan. Okay. So kalau ada kawan-kawan kita yang ada masalah postur, anak-anak kita ada masalah postur suka bongkok, kita boleh suruh pakai kita punya Biconto ni jugalah. Okey, untuk menjaga dia orang postur badan. Sebab kalau bongkok terlalu lama pun
apa tu, jalan bongkok pun tak bagus juga untuk postur badan. Mak saya selalu marah saya dulu. Sebab saya jenis orang yang dahulunya suka jalan macam ni, bongkok je, tak erti nak mendada. Memang selalu kena tampar je bahagian belakang badan saya ni. Puan Mariam kunci kita pun memang pakai Bikonton. Boleh tengoklah orang-orang yang pakai Bikonton ni, dia memang anda akan nampak dia punya badan tu maintain je slim. Tengok macam Puan Mariam kunci kita, macam mana dia punya dia punya bentuk badan. Macam apa, Cikgu Mariam kita pun, Cikgu Yam kita pun pakai juga kalau tak salah. Tengok dia punya bentuk badan sekarang, still maintain. Kalau kita tengok tanya compare dengan semasa ni macam mana. And lepas ni sarung dengan Wifit insyaAllah lagi complete package yang kita akan berikan kepada kita punya pengguna lepas ni lah. So insyaAllah benda tu sangat-sangat berguna untuk diri kita. Bukan semata-mata untuk confident level bentuk badan kita, tapi untuk tahap kesihatan kita. And benda tu sangat-sangat selesa untuk kita gunakan. Tak kisahlah kita nak keluar ke apa, kita just sarung je benda tu kat dalam, and kita pakai baju kita macam biasa. Okay, kalau ikutkan saya punya isu yang saya nak ketengahkan ni, basically itu sajalah. Yang pertama tadi, kalau siapa yang sejak keluar Bikonton di MSP sampai sekarang pakai, alhamdulillah. Nampak orang-orang yang pakai Bikonton ni daripada awal sampai sekarang dia pakai. Maksudnya benda tu walaupun tahan lama and sangat-sangat selesa nak digunakan lah. Kalau tak selesa, sure dia tak akan berterusan pakai, macam Pemaran Gunjit katakan. Okey, apa yang saya cerita tadi lebih kepada awal-awal berkenaan dengan lemak. Okey, lemak tu bagi siapa-siapa yang baru join, lemak ni basically kita tak boleh nak kawal sama ada kita nak letak di bahagian peha ke bahagian perut ke. Kita tak tahu dia tak boleh nak dikawal, kita nak store, and kita pun tak boleh nak kawal dia nak dibakar kat mana dulu. Okey, so apabila lemak-lemak ni kita tak boleh nak kawal, kita kena melakukan sesuatu. Macam mana kita nak pastikan lemak ni tak kita bela ataupun kita ternak dalam badan kita. Sebab kita tak nak ternak lemak kita ni terlalu banyak dalam badan. Memang lemak ni penting, tapi bukan semua lemak tu penting. Kita pun perlukan lemak tu sedikit saja untuk kita punya panaskan badan, ataupun untuk kita punya untuk memastikan badan kita, especially kalau lemak kat bahagian perut sikit, kita perlukan portion lemak sikit untuk sebagai signal kita tahu kenyang ke kita lapar. Tapi tak boleh lah banyak sangat. Kena pakai, ya Cikgu T, kalau boleh kita pakai dengan ribbon cream tu bagusnya, sebabnya ribbon cream tu sendiri membantu untuk improvekan kita punya hormon punya dalam badan. So bila kita ada satu produk macam ribbon cream yang bantu untuk trigger balik hormon tu lebih cepat, apa salahnya kita gunakan? So lagi nampak impact dia lagi bagus. Sebab ribbon cream tu memang sangat-sangat satu formula yang mantap, yang Miss Pam dah bawakan dekat kita punya company as a first product yang kita wujud bersama dengan company ni sendiri, yang sangat-sangat bagus kualiti dia, yang fungsi utama dia untuk boost balik ataupun perbetulkan balik kita punya hormon dalam badan. So bila hormon cantik, saya cakap sebelum-sebelum ni, bila hormon cantik, insyaAllah apa fungsi badan kita perlukan, dia akan bergerak dengan cantik. Kalau contoh nak fokus kat bahagian cantik, betul-betul cantik lah. Sebab memang ingredient yang ada dalam ribbon cream tu sendiri, basically dia powerful antioxidant. Dia combination daripada beberapa jenis antioksidan yang wujud dalam ribbon cream tu sendiri. Dan selain daripada tu, dia juga adalah hormon punya terapi, yang akan boost kita punya hormon. So memang kita boleh combine together, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang bila kita meningkat usia ni, hormon kita pun jadi problem. Bila hormon problem tu yang kita kurang bertenaga, kadang-kadang kita senang marah, mungkin kita ada tiba-tiba senang ada rasa muscle cramp ke, itu kadang disebabkan hormon juga. Ataupun kita terlalu stres pun tak boleh nak kawal stres, ataupun tak boleh kawal marah pun kadang-kadang disebabkan kita punya hormon tu tak berapa nak cantik. So berbalik tadi pada yang rumusan yang saya buat tadi, lemak-lemak tu kita tak nak ternak terlalu lama, sebabnya dia akan menyebabkan kita berisiko untuk kena penyakit-penyakit. Macam saya cakap tadilah, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, fatty liver, masalah kita punya kidney, kita punya masalah lutut, osteoporosis, dia banyak faktor. So that's why kita kena lakukan sesuatu, disebabkan sekarang ni masih lagi kira bulan baru untuk tahun yang baru. So kita kena promote banyak berkenaan dengan macam mana nak sihat, macam mana nak fit, supaya kita tak
macam tahun-tahun sebelum ni. Niat ada tapi apa kita panggil, usaha tu tak ada. So kalau usaha tak ada, macam mana nak nampak dia punya impact? So that's why lah kita kena sentiasa share apa cara ataupun macam mana kita sebagai kawan-kawan ni boleh bantu dia orang untuk jadi lebih sihat. So kita dah tahu di MSB ni kita ada kelebihan. Kita ada produk-produk yang boleh bantu dia orang sihat. So kita cater, kita sentiasa share. So bila kawan-kawan kita nampak, insya-Allah, oh, inilah benda yang aku perlukan. So nanti baru dia akan PM kita atau DM kita sendiri. Oh, apa produk yang kau share tadi tu lah, boleh betul-betul membantu ke? Kita bagi tahu lah macam mana dia boleh bantu, and kalau dia berminat, insya-Allah itu prospek anda. Okey? Itu sebabnya kenapa kalau setiap kali kita nak buat share dekat Facebook post ke, kita cuba fikirkan satu tajuk yang sesuai untuk waktu tersebut. Contoh macam sekarang ni musim macam ini, musim contohlah sebab still sekarang COVID, so kita boleh banyak kisarkan berkenaan dengan sistem ketahanan badan, sistem imun sistem. Dan tahun baru banyak berkenaan dengan orang nak kurus, orang nak sihat. So kita boleh clearkan pasal benda tu. Tak pun selang-sendirikan dengan benda-benda penyakit yang general lah, macam darah tinggi, kolesterol. Tak pun anda nak share testimoni, tak ada masalah. Tapi kalau yang nak menarik, cuba bawa setiap kali nak share pasal produk, kaitkan dengan isu-isu ataupun tajuk-tajuk yang kadang-kadang orang tengah tercari-cari dia punya solusi. InsyaAllah senang sikit kita nak pancing ikan di luar sana. Sebab kalau kita buat terlalu general, orang nampak, dia tak rasa benda tu, kadang dia punya iklan ataupun kita punya informasi tu tak mengena kat jiwa dia orang. So that's why kadang-kadang dia orang just pandang sepintas selalu je. Kalau tiba-tiba ada masa yang kita share tajuk tu memang mengena tepat dekat dia orang punya pemikiran ataupun dia orang punya hati, insyaAllah dia orang akan DM kita. So kita kena sentiasa kreatif lah untuk memikirkan cara macam mana kita nak buat share kita punya produk dekat kita punya Facebook. Yang kalau biasanya saya post dekat MXB4 tu, saya cuba fikirkanlah situasi ataupun benda-benda input yang kita boleh mainkan ataupun kita boleh share. Macam contoh hari tu berkenaan dengan orang sukan, dengan orang untuk sistem ketahanan badan. Itu yang contoh-contoh yang adalah. Kalau anda ada contoh ataupun idea yang lain tapi tak tahu macam mana nak tulis, tak ada idea macam nak olah, boleh je minta nasihat daripada kami supaya kami boleh bantulah. Kadang-kadang kita nak ada idea tapi kadang tak tahu macam mana nak sampaikan. Mungkin benda ni terlalu banyak benda-benda saintifik yang tak berapa nak tahu, nak terangkan, tak ada masalah, boleh je. Nanti nak tahu kita boleh share, saya pun boleh ada idea untuk kita sharekan dekat MXB4 tu juga. Macam tu contoh. Sebab yalah, kalau tak nanti kan macam mana kita nak memikirkan ayat kan, nak memikirkan konten yang kita boleh sampaikan ke kawan-kawan. Sebab kalau Facebook ni ataupun Instagram, kalau kita rajin buat konten-konten yang memberi manfaat, ramai orang ikut, so ramailah orang tertarik dengan kita punya ni. Okay, ini basically berkenaan dengan tajuk hari ni lah. InsyaAllah itu serba sedikit lah berkenaan dengan Bikontor ni. And kita nak buat sebenarnya nak tingkatkan kesedaran yang Bikontor ni kita ni ada size plus, itu je. Okay, ada tak kawan-kawan kita yang ingin bertanya atau berkongsi ke, especially dengan VFit ke, macam mana? Sebab saya rasa dah ramai dah pakai ataupun dah ramai dah dapat dah mereka punya pre-order VFit, betul tak? Sebab ramai yang dah merasainya, dah buat dah guna pakai berapa hari. Boleh bagi feedback kepada kami di sini, boleh share dekat komen ke. Ataupun ada persoalan yang berkaitan, tak kisahlah, yang berkaitan dengan produk, saya boleh raikanlah satu ataupun dua soalan sebelum saya tutup kita punya sharing pada petang inilah. Okey, ada tak? Kena pakai hari-hari atau berapa jam sehari? Sama je sebenarnya, Bikontor ke VFit ke mana-mana produk weekend. Basically kalau untuk nampakkan impact yang positif ataupun memberi kesan yang positif pada maksudnya ada kesan yang baik pada badan kita, paling minimum adalah 3 jam lah. Ini ikut kajian
yang dibuat secara general, produk-produk yang ada flight infrared, memang nak dapatkan dia punya therapeutic effect memang sekurang-kurangnya 3 jam. Kalau setengah jam ataupun 1 jam, ada orang boleh nampak, tapi in general sekurang-kurangnya 3 jam lah. Okey. Kak Kimi pakai Vfit best. Hari ni berdesus keluar. Betul. Memang dia punya kalau nak compare Vfit dengan baju pula, slow legging biasa, memang saya rasa lagi selesa lah pakai ni. And kalau contoh, sebab sekarang tengah conduct satu program exercise, and saya selalu pakai bila nak buat exercise tu, and rasa beza lah compare dengan seluar yang saya ada sekarang ni, yang biasa saya guna untuk bersukan ataupun swimming. Memang rasa selesa tu memang jauh berbeza. And daripada segi ketebalan and dia punya pengudaraan memang sangat-sangat berbeza lah. Okey. Terima kasih Tuan Saimi. Mantap. Sasak dia Vfit mantap. Ni memang jenis semut yang berekomen ni sure. Memang dah pakai, dah sarung lah Vfit ni. Okey. Dan kalau dah cuba, nanti kalau contoh kawan-kawan lain baru nak dapat Vfit tu, cuba share lah macam mana cara nak sarung atau pakai Vfit tu. Sebab kadang-kadang ada orang terkejut kenapa tak muat awal-awal. So terangkan slow-slow, ataupun bila nak nak jual nanti pun kita bagi tahu step by step. Sebab hari tu pun saya pun keliru juga, compare dengan yang yang ada awal-awal tu dengan yang saya pakai tu, kenapa je kecil sikit. Tapi sebenarnya dia memang macam itu. So jangan terkejut lah pada siapa yang masih belum dapat, nanti esok lusa dah dapat, rasa awal-awal macam susah sikit nak pakai, jangan risau. Dia memang take time sikit. Macam Kak Mai tadi cerita, memang nak pakai tu macam bercinta sikit lah awal-awal tu. Memang memakan masa. Serius tu, tak tipu. Sebab saya pun sendiri memang pakai tu awal, memang memakan masa. Sampai saya dah give up, saya suruh bini saya pakai supaya kembang sikit benda tu. Okay. So kalau tidak ada apa-apa soalan, saya nak undur dirilah. Ada? Okey, kalau tak ada tak apa. Saya sangat-sangat berterima kasihlah pada kalian yang sudi meluangkan masa bersama saya pada petang ini. So harapnya pengisian saya ini sampai ataupun bergunalah untuk kalian. Sebab fungsi kita setiap kali buat live ni sekurang-kurangnya untuk refresh, ataupun kita nak share apa yang kita boleh gunakan, ataupun apa topik-topik yang kita boleh trigger semasa kita nak share kat kawan-kawan kita lah. So ini one of the way lah kita nak bantu kalian. Okay. Muslim. Betul. Cikgu Patana, memang kita boleh share kat kawan-kawan kita yang pakai yang sekarang tengah exercise. Sebab satu lagi bagusnya, ala-ala cakap pasal orang exercise, kebiasaannya kat luar kan kita, kalau tengah panas lah, sekarang musim sejuk, mungkin musim hujan mungkin tak ada nampak matahari. Kalau musim panas, biasanya kita akan terdedah dengan UV ray. And kita punya produk Vcan, Vfit, Bicontour, segala jenis produk yang Vcan ni lah, InsyaAllah dia ada UV light punya protection. So dia boleh memantulkan balik UV light tu supaya dia tak kena kat diri kita, and mengurangkan risiko mengurangkan risiko penuaan yang cepat. So maksudnya kulit kita tu tak adalah cepat rosak. Ini satu pameran kunci kita ada. Share sekarang ni, kalau anda baca, memang betul. Ini betul. Untuk orang yang ada travel, tak kisahlah naik kereta ke, naik flight ke, memang dia akan membantu untuk kurangkan. Kalau contoh naik flight, kita panggil pasal jet lag semua tu lah, untuk kurangkan sakit-sakit ataupun rasa lesa-lusu disebabkan kita duduk terlalu lama kan ke bas. Ini memang sangat-sangat betul-betul terjadi disebabnya selain daripada apa yang Puan Mariam ada share, dekat luar atlet lah, maksudnya atlet contoh
atlet bola sepak lah contoh, kelab-kelab terkenal kat luar negara ataupun contohlah kita punya area Malaysia. JDT lah sebagai contoh. JDT contoh dia orang nak melawan kelab dekat Arab Saudi, UAE ke dekat Jepun atau Korea. So dia orang kena travel, naik flight. And dekat luar negara dia orang dah gunakan produk yang macam ini dekat atlet dia orang untuk kurangkan jet lag ataupun masalah-masalah yang ada kaitan dengan kita naik kenderaan yang terlalu lama ni. Contoh paling mudahnya baca yang pembanding kunci kita share. Ini yang betul-betul berlaku. And dia orang pun memang ada apa nama tu kita panggil kajian, write up kajian yang berkenaan dengan benda ni lah. Dia akan bantu kurangkan kita punya berjalan lama tu lah. Macam nak cakap travel yang kita travel dalam distance yang lama tu untuk rasa lebih selesa. Sebab kalau untuk orang yang biasa macam kita ni, kadang-kadang benda tu mungkin tak penting. Tapi untuk seorang atlet untuk rasa rasa refresh ataupun rasa segar setiap masa ni sangat-sangat penting untuk diorang. Bayangkan kalau contoh diorang kena spend dalam kenderaan ataupun dalam flight dalam satu jangka masa yang lama, nanti kan bila dah sampai dekat tempat event ataupun tempat untuk diorang training, diorang tak rasa segar, macam mana dia nak perform untuk buat dia orang punya event ataupun untuk dia orang punya training. So dia akan mengacau. So itu pun anda boleh share lah. Itu yang salah satu sharing yang sangat-sangat mantap yang daripada pemberian kunci. Okey, yang anda boleh gunakan. Okey. So terima kasih semua. Harapnya sharing hari ini membantu kalian lah. Okey. Benda yang baik itu semua datang daripada Allah. Dia yang meminjamkan kepada saya untuk saya share pada kalian semualah. And benda yang buruk tu memang datang daripada kesilapan saya lah. Kekhilafan saya mungkin tersalah kata ataupun menggunakan perkataan yang tak sesuai. Saya minta maaf. And kita jumpa lagi pada next sesi. And insyaAllah lah, ni every day kalau tak ada apa-apa, tak ada kerja, memang insyaAllah pukul 2 saya dengan Zul bersilih gantilah. Saya akan ada 3 hari saya akan gunakan untuk buat share, 2 hari Zul akan buat sharing. Saya akan fokus pada weekend, Zul akan fokus pada produk Rosella lah. Okay. Terima kasih semua. Harapnya kita sentiasa dilindungi and also sentiasa dirahmati oleh Allah. Okay. Assalamualaikum semua.